Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Zusuki bin Ismail, guru tingkatan 2, Sekolah Menengah Kebasaan Alu Pasir, Tanah Merah, Kelantan, Darul Naim. Apa khabar anak-anak? Cikgu harap anak-anak sihat dan tenang-tenang selalu. Stay at home, jaga diri, patuhi SOP. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan tajuk dalam bab 2 iaitu ekosistem. 2.1 Aliran tenaga dalam ekosistem. Selepas mempelajari tajuk ini, anak-anak seharusnya dapat 2.1.1 menerangkan dengan contoh pengeluar, pengguna dan pengurai. 2.1.2 menginterpretasi, yakni mentafsir ataupun menjelaskan rantai makanan dan siratan makanan. Apakah ekosistem? Anak-anak cuba tonton dan amati definisi ekosistem pada slide yang cikgu tayangkan di hadapan. Ya, anak-anak, apakah itu ekosistem? Ekosistem terdiri daripada 3 komponen, iaitu pengeluar. Contoh pengeluar adalah tumbuhan hijau. Pengguna iaitu terdiri daripada manusia dan haiwan. Pengurai contohnya bakteria, fungi, kulat dan E. coli. Okey, komponen utama dalam ekosistem adalah yang pertama komponen biotik, iaitu organisma hidup. Contohnya tumbuhan, manusia, haiwan, bakteria, fungi ataupun cacing. Yang kedua, komponen abiotik, iaitu organisma bukan hidup. Contohnya matahari, air, udara, tanah dan garam. Seterusnya anak-anak, mari kita lihat apakah aliran tenaga. Ya, aliran tenaga adalah pemindahan tenaga dari matahari dan naik setiap peringkat rantai makanan dalam persekitaran. Okey, seterusnya anak-anak, apakah pengeluar? Okey, pengeluar adalah organisma yang boleh membuat makanannya sendiri. Contoh tumbuhan hijau. Seterusnya anak-anak, apakah pengguna? Ya anak-anak, pengguna adalah organisma yang memakan organisma lain.
Contoh, musang makan tikus. Okey, anak-anak. Terdapat 3 kategori pengguna, iaitu pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Seterusnya anak-anak, apakah pengguna primer? Ya, pengguna primer adalah haiwan herbivor dan omnivor yang memakan tumbuhan. Contoh, belalang makan daun. Apakah pengguna sekunder? Pengguna sekunder adalah haiwan omnivor dan karnivor yang makan pengguna primer. Contohnya, burun makan ulat. Seterusnya anak-anak, apakah pengguna tertier? Okey, pengguna tertier adalah haiwan omnivor dan karnivor yang makan pengguna sekunder. Contoh, burung hantu makan tikus. Seterusnya anak-anak, apakah itu pengurai? Ya, pengurai adalah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan ini dikenali sebagai separotisme, iaitu organisma makan organisma lain yang telah mati. Contohnya bakteria dan kulat. Untuk menguji kefahaman anak-anak tentang pelajaran yang telah kita pelajari, maka marilah kita sama-sama menjawab soalan berikut. Nyatakan maksud bagi istilah-istilah berikut, iaitu pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Sebahagian besar tumbuhan merupakan pengeluar. Apakah jawapan anak-anak? Ya, bagus. Pengeluar. Pengeluar adalah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Dan sebahagian besarnya merupakan tumbuhan. Okey, soalan B. Organisma yang memakan organisma lain. Ya, pandai. Bagus. Pengguna. Pengguna adalah organisma yang memakan organisma lain. Okey, seterusnya organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas. Apa dia? Okey, bagus. Pengurai. Pengurai adalah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas. Soalan seterusnya, apakah perbezaan antara pengeluar dengan pengguna dalam suatu ekosistem? Ya, bagus. Perbezaan antara pengeluar dengan pengguna dalam suatu ekosistem ialah pengeluar merupakan tumbuhan hijau yang membuat makanannya sendiri, manakala pengguna merupakan organisma yang memakan organisma yang lain. Seterusnya soalan yang ketiga. Bagaimanakah tumbuhan mendapat tenaga, anak-anak? Ya, bagus. Tumbuhan mendapat tenaga dengan cara menyerap tenaga daripada cahaya matahari. Soalan yang keempat, apakah yang akan berlaku kepada tumbuhan jika semua haiwan herbivor hilang? Ya, pada mulanya bilangan tumbuhan akan bertambah secara mendadak. Kemudian, bilangan tumbuhan akan berkurang akibat persaingan di kalangan tumbuhan untuk mendapatkan keperluan asas seperti air, udara, cahaya matahari dan mineral. Soalan yang kelima, anak-anak. Mengapakah pengguna tertier biasanya lebih kuat daripada pengguna sekunder? Ya, pengguna tertier biasanya lebih kuat daripada pengguna sekunder kerana pengguna tertier perlu membunuh pengguna sekunder untuk mendapatkan makanan. Soalan yang keenam, apakah peranan pengurai dalam sistem dalam siratan makanan? Ya, bagus.
Peranan pengurai dalam siratan makanan adalah menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas yang boleh digunakan semula oleh tumbuhan sebagai nutrien. Seterusnya, anak-anak, kita akan bincangkan pula standard pembelajaran 2.1.2, iaitu menginterpretasi rantai makanan dan siratan makanan. Anak-anak, di sini kita akan bincangkan hubungan antara organisma dalam rantai makanan dan siratan makanan. Apakah itu rantai makanan, anak-anak? Ya, rantai makanan merupakan hubungan pemakanan antara organisma. Aliran tenaga dipindahkan daripada satu organisma ke organisma yang lain. Dalam rantai makanan, tumbuhan hijau akan bertindak sebagai pengeluar yang akan dimakan oleh pengguna prima. Seterusnya, pengguna prima akan dimakan pengguna sekunder. Akhirnya, pengguna sekunder dimakan pula oleh pengguna tertier. Anak-anak, bagaimanakah siratan makanan terbentuk? Ya, siratan makanan terbentuk apabila terdapat beberapa rantai makanan dalam satu ekosistem. Rantai makanan ini saling berhubung antara satu dengan yang lain, membentuk siratan makanan. Okey, sekarang anak-anak, marilah kita sama-sama menjawab soalan bagi memantapkan lagi kefahaman anak-anak tentang tajuk yang telah kita pelajari. Okey, latihan yang pertama iaitu rajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan. Setiap anak panah mewakili makanan yang dimakan oleh setiap haiwan. Soalannya, susun penyataan di bawah berkaitan rantai makanan mengikut susunan yang betul. Okey, anak-anak, matahari menghasilkan tenaga cahaya. Yang kedua, ular mendapat tenaga dengan memakan katak. Padi menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan tenaga daripada matahari. Yang keempat, apabila belalang memakan padi, sebahagian tenaga berpindah ke belalang. Dan yang kelima, helam mendapat tenaga dengan memakan ular. Okey, anak-anak diminta menyusun yang mana peringkat yang pertama sehingga ke peringkat yang kelima. Okey, pada peringkat pertama, matahari menghasilkan tenaga cahaya. Okey, yang kedua seterusnya padi iaitu tumbuhan hijau menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan tenaga daripada cahaya matahari, daripada matahari. Okey, yang ketiga, apabila belalang memakan padi, sebahagian tenaga berpindah kepada belalang. Dan yang keempat, ular mendapat tenaga dengan memakan katak. Yang terakhir, helam mendapat tenaga dengan memakan ular. Okey, soalan yang kedua, apakah yang akan berlaku sekiranya satu organisma dalam rantai makanan terjejas? Ya, dalam rantai makanan, apabila bilangan satu pengguna berkurang ataupun bertambah, maka bilangan makanan yang lain akan turut terjejas. Contohnya, apabila bilangan katak berkurang, maka bilangan pengguna lain turut terjejas. Okey, pengeluar di sini akan berkurang, pengguna prima iaitu belalang akan bertambah, pengguna sekunder iaitu katak akan berkurang dan pengguna tertier iaitu ular akan berkurang. Seterusnya soalan yang ketiga, aliran tenaga dan kehilangan tenaga berlaku dalam satu siratan makanan. Okey, sumber tenaga dalam siratan makanan ialah apa, anak-anak? Ya, bagus, matahari ya. Jadi sumber tenaga dalam siratan makanan ialah matahari. Yang kedua, tumbuhan menggunakan tenaga daripada matahari untuk menjalankan proses apa? Okey, bagus. Tumbuhan menggunakan tenaga daripada matahari untuk menjalankan proses fotosintesis.
Soalan yang ketiga, pada setiap aras, tenaga akan hilang apabila benda hidup menjalankan beberapa aktiviti selain pada pergerakan, pertumbuhan dan pengekalan suhu badan menyebabkan tenaga yang dipindah bermula daripada sumber tenaga semakin berkurang. Okey, apakah aktiviti selain daripada pergerakan anak-anak? Okey, bagus. Respirasi. Respirasi juga akan menghilangkan tenaga. Seterusnya, seterusnya kita pergi kepada rumusan pelajaran kita pada hari ini, iaitu 2.1 aliran tenaga dalam ekosistem. Okey, anak-anak cuba lihat grafik yang cikgu tayangkan di hadapan. Iaitu sumber tenaga utama adalah matahari. Tenaga cahaya matahari ini diserap kepada tumbuhan hijau. Berlakulah proses fotosintesis di itu. Jadi berlaku pertukaran tenaga cahaya daripada tenaga kimia dan akan dipindahkan apabila pengguna kedua iaitu belalang memakan tumbuhan hijau. Seterusnya tenaga dipindahkan kepada pengguna yang kedua iaitu katak. Pengguna yang ketiga contohnya ular iaitu pengguna tetia, dan seterusnya kepada pengguna seterusnya itu helang. Lepas tu helang ini akan mati dan akan diurai oleh kulat ataupun bakteria. Itulah aliran tenaga dalam ekosistem. Sebahagian tenaga akan hilang dalam proses tadi disebabkan oleh yang pertama digunakan oleh organisma untuk bergerak. Yang kedua menjalankan proses respirasi atau perkumuhan. Yang ketiga, tenaga akan hilang kerana dalam bentuk tenaga haba ataupun tenaga kimia dalam makanan yang tidak dihadam, iaitu tinja. Sekian, terima kasih. Pohon pisang di halaman sudah berbuah, padahal minggu lalu baru diberi pestisida. Periksa kembali pelajaran di rumah. Acara bermain bisa ditunda. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jaga diri, patuhi SOP.